Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Mohan Chinasami, Berita Tengah Malam. Skim pinjaman perumahan inovatif Prima boleh dijadikan penanda aras bagi menyediakan akses kewangan yang mudah kepada pembeli rumah. Ia dilihat mampu memberi peluang pemilikan aset kepada rakyat sekaligus merealisasikan aspirasi satu keluarga, satu rumah. Inisiatif yang mesra pembeli ini pastinya dapat membuka lebih banyak peluang kepada lebih ramai keluarga Malaysia, khususnya golongan muda dan yang berpendapatan pertengahan untuk memiliki rumah prima tanpa bimbang tentang pembiayaan perumahan. Beliau berucap demikian semasa lawatan ke Residensi Lakin Indah, Johor Bahru. RM2 bilion diperuntuk kepada syarikat jaminan kredit perumahan Berhad bagi membantu memberi jaminan dan memudahkan kumpulan yang tidak mempunyai penyata gaji buat pinjaman perumahan. Permohonan mudahlah sebab saya mohon dalam bulan 12 macam tu, and then proses semua dalam bulan 1 hujung bulan saya dapat lulus bank lah. Bila dah lulus bank tu sign dokumen SPA semua dah settle lah. So sekarang saya just tunggu rumah siap baru saya boleh dapat kunci duduk lah. Saya rasa tidak susah, memang senang lah. Ya, memang pernah buat. Memang suami saya pernah buat, selalunya gagal lah. Dan kali ni tak tahulah nak cakap rezeki apa, saya tak tahu. Memang saya dah dapat dan saya memang bahagialah sekarang. Mudahlah sebab orang yang deal dengan yang Prima yang uruskan untuk saya tu memang sentiasa WhatsApp saya dan semua dia akan tanyalah apa yang dokumen-dokumen tu. Senang, sangat senang. Dia hanya saya beli dengan agensi saja. Itu agensi saya tolong saya buat semua proses dia. Macam dalam 1 minggu atau 2 minggu saya punya loan sudah pass. Lepas tu saya bagi ambil itu dokumen-dokumen kan. Dalam 2 minggu sudah siap. Apalah sangat excited lah sebab saya dah ada rumah kat sini. Saya duduk kampung jauh-jauh. 36,884 penempatan pekerjaan dan 300,000 peluang kerja baru dicipta setakat 25 Februari lalu menerusi program Jamin Kerja. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pelaksanaan dibuat menerusi beberapa inisiatif. Menerusi laporan kewangan rakyat ke-87, inisiatif MyStep berjaya menempatkan 1,827 peserta. Daripada jumlah itu, 1,242 pekerja ditempatkan di sektor awam. 585 lagi ditempatkan di syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan rakan strategik mereka. Angka itu dijangka melonjak terutama selepas hari terbuka GLC 2022 yang dijadual berlangsung dari 11 hingga 13 Mac ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara diminta agar tidak mengambil tindakan secara drastik kepada para peniaga. Ia termasuk memberi tempoh bertenang sekurang-kurangnya sehingga Jun sebelum mengukuasakan sebarang undang-undang. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar memaklumkan budi bicara pihak PBT amat dialu-alukan terutama pada waktu-waktu sukar sebegini. Sebab kita kena terima hakikat khususnya di Selangor ni, kita dah jatuh di tipe tangga. Covid tak selesai, banjir pula. Jadi kita kena ada perasaan tolak ansur, dan sebab saya bercakap sedemikian kerana saya sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kita bagi berbagai-bagai sumbangan. Yang kena banjir apa, saya kata kita bagi 3,000 seorang. Apa maknanya saya bagi 3,000 kalau duit tu nanti kena bayar saman? Untuk apa? Jadi inilah saya minta tolong jangan saman, jangan kompaun. Kalau nak nasihat bolehlah. Jika dia mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Majlis Perbandaran Petaling Jaya kerana telah mengeluarkan 850 lesen sementara kepada peniaga-peniaga kecil yang terjejas ketika musim pandemik bagi membolehkan mereka meniaga. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sedang mengenal pasti usahawan di bawah kementeriannya yang terjejas banjir di Pantai Timur baru-baru ini. Menterinya Tan Sri Nur Omar memberitahu pengumpulan maklumat berkaitan sedang dijalankan. Tetapi seperti kita buat di negeri yang dah banjir ni,
Dia nama ni kita dapat daripada 4 sumber. Yang pertama daripada tekun, dia ada usahawan tekun, dia tahu. Macam kemudian Amanah Ikhtiar. Amanah Ikhtiar yang baru ni ada 7,000 lebih usahawan Amanah Ikhtiar. Daripada tekun terhadap saya ada dekat 1,500 daripada tekun je. Daripada paling ramai daripada Amanah Ikhtiar. Kemudian kita juga dah akan dapat nama daripada persatuan-persatuan penerjun, juga daripada PBT boleh hantar, dan yang kelima boleh memohon melalui Google ataupun online yang sedang dibuka sekarang ini. Tambahnya, permohonan bantuan tersebut adalah terbuka dengan hanya perlu membuktikan mereka adalah peniaga serta mengalami kerugian susulan bencana banjir. Beliau ditemui pemberita selepas program Back to School di Institut Pengurusan Peladang Tanjung Karang, Selangor. Menerusi program tersebut, lebih 1,300 pelajar dari kategori asnaf dan miskin di Parlimen Tanjung Karang menerima sumbangan beg sekolah dan baucer pembelian kelengkapan sekolah bernilai RM100. Program Mini Karnival Usahawan Desa KUD di Pontian Johor menjadi platform kepada usahawan baharu meneroka peluang perniagaan menerusi insentif Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPLB, Datuk Syed Murad Sayang Ramjan berkata antara inisiatif yang dapat meningkatkan peluang perniagaan adalah perniagaan sepadan atau matching businesses. KUD melibatkan penyertaan 100 usahawan luar bandar serta kerjasama daripada 6 agensi bawah KPLB. Karnival yang berlangsung selama 3 hari itu menyasarkan 10,000 pengunjung. Banyak peluang di luar sana yang mereka boleh capai melalui program Karnival Usaha Desa ini, sebab kita ada business matching, kita ada macam-macam program-program lah. Kita ada memberitahu pada mereka peluang-peluang untuk mereka meningkatkan lagi keupayaan dalam perniagaan mereka. Selain meningkatkan daya saing dan kebolehpasaran produk luar bandar, program turut menjadi medium mewujudkan akses pasaran produk luar bandar kepada pemborong. Penganjuran program Riuh Keluarga Malaysia merupakan serapang dua mata bagi membantu penggiat seni dan industri kreatif menjana pendapatan dan sebagai pengubat jiwa untuk rakyat yang terkesan dengan pelbagai cabaran akibat pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Setiausaha Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Mastura Ahmad Mustafa berkata ia juga bertujuan mentengahkan hasil-hasil karya dan aktiviti dijalankan para penggiat seni dan industri kreatif. Kita akan cuba mempromosikan hasil-hasil kreatif, industri kreatif negara di pasaran antarabangsa melalui penyiaran di dalam RTM sendiri, melalui misi-misi perdagangan yang akan kita laksanakan, dan juga kita juga akan menandatangani beberapa memorandum persefahaman dengan negara-negara rakan seperti Australia, China, untuk kita menghasilkan apa yang dipanggil co-production lah, dalam menghasilkan sesuatu kandungan kreatif. Pemilihan Air Hitam sebagai lokasi pertama program Riuh Keluarga Malaysia di peringkat negeri kali ini adalah memandangkan lokasi itu yang terkenal dengan hasil produk seni dan kreatif, terutama barangan seramik. Jelasnya antara yang menarik di program yang berlangsung di Arena Warna Air Hitam bermula semalam hingga esok itu ialah penjualan barangan kreatif, jualan makanan, persembahan seni dan muzik, bengkel kreatif, pameran seni serta gerai pop-up. Inisiatif ini dijangka akan mewujudkan sekurang-kurangnya 5,000 peluang pekerjaan di 14 lokasi dan menyokong 2,000 penggiat dan perniagaan tempatan. Petani pengusaha kampung kini boleh menjual hasil mereka terus ke pasaraya melalui program jualan terus dari ladang JTDL. Ia usaha Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Kelantan bagi membolehkan petani berurusan tanpa perlu melalui orang ketiga. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 MAFI, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, ia bagi memaksimumkan keuntungan petani tanpa berdepan lain-lain cas. Kita tidak berapa gemar dengan adanya orang tengah yang ambil ni. Jadi kaedah kita masuk ke pasar raya
adalah kaedah yang paling berkesan. Dan insya-Allah benda ini kita akan gerakkan. Dia akan jadi lebih kerap, lebih mudah, dan apabila dia dah jadi serasi, saya kira pihak PPK pun dia boleh direct dengan Ion Mall, dan tentunya harga itu dia akan jadi lebih murah tanpa adanya orang ataupun pihak ketiga. Beliau berkata demikian selepas perasmian program tersebut di Kota Baharu. Turut diadakan majlis menandatangani perjanjian MOU antara Pertubuhan Peladang dan Usahawan Peladang kawasan Pegala Cepa dan Bacok dengan pasaraya terlibat. Sebanyak RM120,000 hasil jualan disasarkan sepanjang tempoh 5 hari jualan melibatkan 21 Pertubuhan Peladang Kawasan PPK dan 22 Pertubuhan Peladang Negeri PPN dengan penyertaan 22 orang usahawan peladang. Baik, bertemu kembali. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong mencabar Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng untuk berdebat secara bersemuka berkaitan isu MCA tidak membantu dalam urusan pendidikan sekolah Cina. Beliau juga terbuka sekiranya pemimpin utama DAP itu ingin membawa pembantu dalam sesi debat tersebut. Pihaknya juga telah menyewa Dewan di Bangunan Persekutuan Tionghoa Johor Bahru bagi tujuan debat pada Sabtu atau Ahad ini. Tempoh debat juga boleh dilangsungkan dalam tempoh 20 minit sahaja. Namun sehingga kini pihaknya belum menerima sebarang jawapan daripada pemimpin DAP tersebut. Tambahnya, keterbukaan untuk mengadakan debat adalah kerana beliau cukup jelas dengan sumbangan MCA selama ini, terutama dalam bidang pendidikan masyarakat Cina. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Wee turut menafikan tuduhan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok yang mendakwa MCA mengganggu program kempen DAP di Yong Peng pada 26 Februari lalu. Keperluan domestik penggunaan air di Perak dilihat tidak mencukupi untuk dibekalkan kepada Pulau Pinang. Menteri Besar Datuk Seri Sahradi Mohamad berkata, keputusan Perak itu selepas mengambil kira keperluan jangka panjang bagi negeri itu. Kajian-kajian dibuat telah menunjukkan bahawa air dalam negeri Perak ini untuk kegunaan Perak pun tidak sepenuhnya mencukupi. Dan pada waktu yang sama dibuktikan oleh UPEN bahawa untuk jangka masa panjang 2050 penduduk Perak akan berjumlah 3 juta orang. Lagi ramai orang, lagi banyak air diperlukan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Program Seronok ke Sekolah tahun 2022 serta Majlis Perasmian Pejabat Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat Negeri Perak di Meru, Ipoh. Pada Selasa, Pulau Pinang mengadakan perbincangan mengenai pembekalan air mentah dari Perak melalui skim penyaluran air mentah Sungai Perak SPRWTS. Masalah bekalan air penduduk sekitar Kuala Medang bakal diselesaikan dengan pembinaan kolam takungan hiliran atau off-river storage ORS bernilai RM12 juta yang telah dimulakan pada Disember lalu. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata projek yang dijangka siap pada November ini akan memanfaatkan kira-kira 3,000 penduduk melibatkan kawasan antaranya Kuala Medang, Sungai Koyan, Tanjung Gahai dan Agropolitan Gahai. Kita memang beri perhatian serius bersabit dengan bekalan air ni. Sebab itulah pada tahun 2021 kita telah memperuntukkan sebanyak RM92.5 juta untuk pembangunan infrastruktur bekalan air serta menaik taraf sistem. Dan pada tahun ini saja kita telah menetapkan memberi peruntukan sebanyak RM151 juta. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pecah Tanah projek ORS di Kuala Bedang.
Sementara itu, sebanyak 2.4 juta ringgit diperuntuk bagi sesi persekolahan tahun 2022 yang bakal dimanfaatkan oleh seramai 23,617 murid tahun 1 di seluruh negeri Pahang. Telah meluluskan bantuan kewangan berjumlah RM100 kepada setiap murid tahun 1 di seluruh negeri Pahang bagi sesi persekolahan tahun 2022. Jadi di Pahang ni kita terdapat selama 23,617 murid tahun 1 yang akan mendapat manfaat daripada pengumuman kerajaan negeri ini. Pemilihan bantuan awal persekolahan adalah secara automatik menerusi data daripada pihak sekolah dan pejabat pendidikan daerah. NSC Zamedi Lab ditubuhkan Kerajaan Negeri Sembilan bertujuan meningkatkan kapasiti dan kecekapan ujian COVID-19 dan memberi perkhidmatan kesihatan terbaik kepada rakyat negeri itu. Pengerusi Perbadanan NSCOP, Datuk Dr. Muhammad Rafi Abdul Malik, ia bakal memainkan peranan menampung permintaan saringan yang tinggi dengan harga berpatutan. Ia juga bagi membantu mengurangkan bebanan fasiliti kesihatan sedia ada seperti ujian antibody, ujian pantas RTK dan ujian calitan polymerase chain reaction PCR. Ini selaras dengan fungsi perbadanan menurut enakmen Perbadanan Negeri Sembilan 2018, iaitu untuk menggalakkan kepelbagaian sektor ekonomi di Negeri Sembilan seiring dengan situasi semasa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menandatangani perjanjian usaha sama penubuhan NSC Zamedi Lab di Seremban. Makmal yang dibina dengan kos RM2 juta itu mempunyai kelengkapan moden serta mampu membuat saringan sebanyak 1,000 sampel sehari. Sejak dibuka awal Januari lalu, Makmal berkenaan telah memberi fokus kepada saringan COVID-19 dan bakal dikembangkan kepada semua jenis saringan kesihatan dalam masa terdekat. Bersempena Bulan Solat Peringkat Kebangsaan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menyediakan surau bergerak di tapak-tapak pasar malam sekitar Kuala Lumpur. Selain itu, bengkel solat sempurna serta aktiviti solat berjemaah bersama komuniti disayangi turut menjadi pengisian. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syahri, ia merupakan suatu mekanisme dakwah bagi meningkatkan dan memperbaiki kualiti ibadah di samping menghayati hikmah dan kepentingannya dalam membentuk saksiah. Pelancaran ini juga menonjolkan naratif di sebalik perintah kewajipan solat kepada seluruh umat Islam. Solat mampu mendidik seseorang dalam membentuk saksiah mulia dan terpuji dalam diri menjadi insan bertakwa, sabar, tawakal dan berjihad, mendidik jiwa menjadi tenang dan redha serta ikhlas, istiqamah, itqan, ihsan dan berintegriti dan sebagainya. Beliau ditemui selepas melancarkan Bulan Solat Peringkat Wilayah Persekutuan di Ibu Negara. Antara pengisian menarik termasuk program subuh perdana, kursus pengurusan ibadah pesakit dan banyak lagi. Penduduk terjejas banjir sekitar Kampung Tasik Bendang Gucil, Rantau Panjang, Kelantan mula membersihkan rumah masing-masing selepas beberapa hari terkesan dengan bencana itu. Ia susulan keadaan cuaca yang baik dengan keadaan banjir dan paras air sungai telah kembali surut. Tinjauan di kampung berkenaan mendapati penduduk kini sibuk membersihkan kediaman masing-masing yang teruk terjejas dengan banjir luar jangka. Kesan lumpur menyebabkan kerja-kerja mencuci dijangka akan mengambil masa lebih seminggu. Kalau nak bersih ni dalam masa seminggu tu rasa tak penuh lah, tak penuh lagi. Sebabnya banyak sangat barang yang kena dibersihkan ni. Cuci atas rumah mari lagi. Ni pagi ni subuh tadi. Start subuh tadi ni. Tak sudah hari. Punggah barang dulu buat turun. Menurut penduduk, banjir kali ini adalah luar jangka dan lebih teruk berbanding banjir pada tahun 2014 dan mengakibatkan banyak barangan rosak termasuk kelengkapan rumah. Walaupun barangan telah dialihkan ke tempat tinggi, namun mereka tidak menyangka paras air kali ini lebih tinggi.
Hampir 100 pelajar Madrasah Al-Badriah Pondok Jal Besar Tumpat yang terkepung akibat banjir menerima sumbangan bakul makanan. Mereka sebahagian penghuni yang terkandas setelah kawasan sekitar dan laluan masuk ke pondok pengajian terbabit ditenggelami air. Menurut Ketua UMNO bahagian Tumpat, Datuk Zulkifli Abdullah, hagihan tersebut merupakan inisiatif pihaknya bagi membantu mereka yang memerlukan. Saya cuba jelajah ke seluruh pelosok, mana ia tidak berpindah juga kita bantu berbentuk bakul makanan. Saya datang ke sini dengan rasa terpanggil, rasa tanggungjawab. Walaupun dengan keadaan kita semua sedia maklum dalam keadaan kesukaran. Sini selalulah, kita kata selalulah sini tempat orang panggil banjir, ya kuatlah sini. Cuma oleh kerana kita dah tambung di sikit ni, kawasan ni tehel sikit. Kalau tidak kerana tambung ni boleh jadi lalai lah, kita sampai kat dada lah. Setakat ni Alhamdulillah Datuk Zulkifli lah yang panggil kita orang first yang pertama lah yang mari sini untuk bagi bantuan kepada pondok ni. Dan dia bukan setakat hari ni dah, bukan selalu. Bukan sahaja bantuan menyelamat penduduk terjejas banjir tetapi turut membantu kerja-kerja pembersihan serta bantuan keperluan asas. Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan bersama beberapa badan bukan kerajaan NGO berkolaboratif bersama penduduk di Kampung Gual Mesa, Pasir Mas, Kelantan. Skuad Kebajikan Bomba Kelantan bersama Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Serantau Muslim merupakan NGO yang terlibat. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, Zainal Madasin, menerusi misi Kita Sayang Demo, pihaknya bersama NGO turun padang sendiri ke lokasi terpilih. 2 kumpulan digerakkan ke lokasi penduduk yang memerlukan. Bantuan keperluan asas seperti dapur gas, tilam dan peralatan mandian turut diberikan kepada penduduk terjejas. Saya mengharapkan kerja sebegini daripada Jabatan Bomba, NGOs, media dan penduduk akan terus bergabung dengan kita dan sama-sama kita bantu masyarakat yang memerlukan. Sekarang ni bukan saja di kawasan Pasir Mas tapi di rantau panjang kita buat. Walaupun keadaan macam cuaca pun tak berapa bagus, kita akan bantu. Gotong royong membersihkan rumah, masjid, surau, sekolah kita buat. Beliau menyatakan perkara itu ketika turun padang bersama NGO membersihkan kediaman penduduk yang terjejas di Kampung Gual Mesa, Pasir Mas, Kelantan. Bagi wakil NGO, penyelaras bantuan bencana Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim, Izham Hadi Siddiq, pihaknya turun padang membantu penduduk terjejas sejak Rabu lepas setelah air banjir surut. Hari ini pun pihak NGO dengan Bomba mari tolong kita. Terima kasihlah ke Pengarah Bomba Kelantan pun turun bersama kita. Terima kasih, saya rasa terharulah. Pagak Bomba mari tu kita pun jadi boleh tidurlah atas toto, tikar gapo Bomba mari. Tu ya pagak puak belakalah NGO gapo ke. Bawa mari makan ni gapo. Dan ini alhamdulillah lah makan ni gapo tu ada je lah. 15 koperasi pelbagai sektor milik gerakan koperasi di Terengganu yang terjejas akibat banjir layak menerima bantuan tabung kecemasan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Pengerusinya Zazali Harun berkata koperasi terlibat boleh memohon sehingga RM30,000 berdasarkan kerosakan premis. Bawah banjir ini kita ada juga bantuan kecemasan kita sediakan. Ini pun duit dalaman koperasi juga yang kita kumpul dan kita akan bagilah sehingga RM30,000. Dia mudah aja. Dia ada report polis, dia tunjukkan kerosakan tu kepada kita dan permohonan pun secara online. InsyaAllah kita akan lihat berapa kerosakan kita akan bagilah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan cawangan baru Ahranu Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad, Koguru di Kuala Nerus. Baik, sedikit perkembangan sukan. Kita mulakan dengan hoki. UiTM Aceh berjaya mengutip 3 mata apabila mengatasi skuad pembangunan kebangsaan NDT 3-1 pada pusingan kedua Liga Hoki Kebangsaan MHL 2022. Yang
Berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, suku masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Bagaimanapun, UiTM terlebih dahulu berjaya mendahului menerusi jaringan sudut penalti Zulfidaus Mizun pada minit ke-22. Skuad kendalian Saiful Azli Abdul Rahman itu kemudian menggandakan kelebihan hasil gol padang Farizul Hafiq Muhammad 3 minit kemudian. Tersentak dengan 2 gol itu, skuad NDT mula mengatur rentah dan berjaya merapatkan jurang menerusi gol jaringan Muhammad Syafiq Abdullah. Namun hasrat anak-anak buah Megat Zafrik Megat Tamizi itu untuk menyamakan kedudukan lebur apabila UiTM terus selesa di depan dengan gol ketiga menerusi Daniel Ashraf Abdul Ghani. Permainan suku masa keempat pula hanya sempat berlangsung selama 3 minit sebelum ditamatkan akibat cuaca hujan lebat dan petir. Malam ini telah berlangsung 4 perlawanan pembuka tirai saingan Liga Super musim 2022. Berikut keputusannya. Kejohanan Inter Club Football League ICFL bawah 16 tahun kebangsaan 2022 akan menjadi platform terbaik untuk mencongkel bakat-bakat muda terutama di peringkat akar umbi. Penganjuran kejohanan yang turut disokong Majlis Sukan Kebangsaan MCN itu melibatkan penyertaan pasukan daripada kalangan pemain muda akademik berumur 16 tahun ke bawah dari seluruh negara. Presiden ICFL Datuk Kamil Mokhtar berkata, pertandingan itu dilaksanakan mengikut zon iaitu zon timur, utara dan kemuncaknya akan berlangsung di zon tengah Kuala Lumpur. Jelas beliau penganjuran kejohanan merupakan sokongan berterusan pihaknya terhadap program pembangunan bola sepak negara agar tidak ketandusan bakat-bakat muda untuk ditengahkan ke peringkat tertinggi. Kami sentiasa menyokong dan kami sentiasa memberi peluang kepada pasukan-pasukan dan pemain-pemain remaja khususnya di bawah 16 tahun untuk mengetengahkan dan menonjolkan dan menyelahkan bakat yang sedia ada pada mereka yang selama ni bakat mereka semua dipinggirkan. Jadi inilah yang kita cuba lakukan untuk membantu dan mencongkil bakat yang ada pada mereka. Beliau hadir pada majlis perasmian penutup kejohanan bola sepak ICFL Kelantan B16 peringkat kebangsaan 2022 Zon Timur di Tanah Merah yang disempurnakan timbalan Speaker Don Kelantan Datuk Abdul Fattah Mahmud. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Mohan Cina Sami, terima kasih dan salam keluarga Malaysia.